Allah tu dah jatuh lah. Masa tu Nabi luka-luka. Nabi kata, Umar, jawab. Bayangkan tuan-tuan, Nabi tengah luka, dia boleh suruh Sayyidina Umar jawab. Jawab Umar, jawab. Umar pun bangkit tuan-tuan, berdepan gini. Umar dengan Abu Sufyan, dua-dua badan. Kalau Yusuf Aslam boleh buat ni, mau tu. Umar kata apa? Dia punya kata-kata ni dicatat dalam kitab sirah. Apa kata Umar? Hei Abu Sufyan, Allahu a'az, Allah lebih mulia daripada lantaran Uzza. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang-orang kami yang terbunuh hari ini, mereka masuk surga. Orang-orang kau yang terbunuh pada hari ini, masuk api neraka. Nampak? Sayyidina Umar naik kan. Tak boleh. Islam ni jangan bagi nampak jatuh. Sebab kita orang yang sembah Allah. Bila kita sembah Allah, kita orang yang berada di tempat yang tinggi. Jangan bagi yang lain lebih tinggi daripada kita. Ya. Kita tengok Nabi kata apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kita diajar macam tu. Nampak? Ya. Bila kita berada bersama Allah, sembah Allah, kita mulia. Kita mulia. Bila kita sembah Allah, lagi mulia kita. Kita tak hilang. Itu yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Nama dia siapa ya? Yang bapa dia hamba di rumah Rasulullah, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah bapa dia, betul tak? Zaid bin Harisah. Ya, Harisah ni, dia ni duduk di rumah Rasulullah dari hamba. Zaman-zaman Siti Khadijah belum kahwin dengan Nabi lagi, Khadijah beli Harisah ni jadi hamba di rumah dia. Kemudian Harisah ni masuk Islam, dapat anak nama Zaid. Jadi Zaid ini anak hamba. Zaman dulu kan ada sistem perhambaan ya. Jadi Sayyidina Zaid ni, dia ni anak hamba tu, hamba. Jadi masyarakat Quraisy, masyarakat yang mengamalkan sistem kasta. Jadi bila sebut hamba ni low class lah. Bila sebut anak hamba low class, anak tasri high class. Macam tu, kasta. Jadi Zaid bin Harisah ni, dia ni orang yang beriman pada Allah. Bapa dia pun beriman, duduk dengan Rasulullah lagi, khidmat untuk Rasulullah. Tiba-tiba satu hari ada seorang lelaki pergi ke Yaman. Lelaki ni bagus ya. Tapi dia ni bukan Islam. Tapi dia baik dengan Nabi SAW. Duduk di Madinah lagi. Dia kata, kalau aku beli jubah ni bagi kat Muhammad, bagus ni. Cantik. Jubah tu memang dipakai oleh orang-orang mulia, bangsawan Yaman. Mana yang bawah-bawah tak pakai baju bawah tu. Itu, ni bangsawan yang pakai. Aku nak beli dah. Dia beli tentang dia balik Madinah. Ya Muhammad, ni hadiah untuk kau. Orang kafir ni. Kalau kau pakai ni memang ngam punya lah. Tu macam tu. Ya. Nabi pun terimalah hadiah tu, orang dah bagi, ambil je lah. Jadi Nabi pun pada satu Jumaat dia pun pakai naik atas mimbar, pakai jubah tu. Memang Nabi tak biasa pakai jubah dia tu. Cantik ni, agaknya bermanik-manik lah kan. Nabi kata agaknya lah itu ya. Dah jubah dipakai di orang bangsawan itu ya. Nabi pun pakai. Sahabat tengok itu, lain macam ini Rasulullah. Jubah ikhlasnya. Tapi Nabi ni tuan-tuan, dia pakai jubah cantik sekali je. Dia jenis low profile. Dia turun, dia buka jubah tu, dia cari Zaid bin Harisah. Zaid, ni tak? Nah, aku hadiah jubah ni kan. Zaid ni zaman tu tuan-tuan, budak remaja, dapat jubah cantik tu, ambil ni lah. Dia pun pakai, sambil-sambil berlari balik rumah tu, hip-hip hore. Orang yang bagi jubah Nabi tu jumpa dia. Mana kau ambil jubah ni? Rasulullah bagi kat aku. Apa kata orang tu? Kau tahu tak? Kau tak layak tu pakai jubah semua. Afsah budak kecil, kau tu hamba, anak hamba. Muhammad layak sebab dia ketua. Engkau siapa? Ni jubah ni kalau dekat Yaman yang pakai ni orang bangsawan. Kau tu sama pakai lah jubah ni. Zaid bin Harisah bila dengar macam tu, marah dia tuan.
Tapi dia bukan lawan. Ada orang kalau dia marah sempurna bomba tu. Ni dah. Dia lawan hujah tu. Dia lawan hujah. Dia kata, pakcik, dengar sini elok. Bapa saya walaupun dia hamba, dia lebih mulia daripada bangsawan Yaman. Sama kata gitu. Bangsawan Yaman tu dia sembah berhala, pakcik. Batu yang tak bernyawa tu dah disujud pada batu tu. Gila namanya tu. Bapa saya walaupun hamba, dia sembah Allah yang maha hidup. Dia sembah Allah yang maha berkuasa. Bukan macam bangsawan tu sembah batu. Itu hina tu. Bapa saya lebih mulia daripada mereka. Jadi kalau bapa saya mulia, saya pun mulia dia. Jadi saya lebih aula pakai jubah ni daripada bangsawan yang ada. Faham Majid? Nampak tak? Macam mana para sahabat ni, mereka dididik oleh Nabi. Bila dah pegang Islam, kita kena rasa kita mulia. Sebab kita sedang menyembah Allah yang mulia. Kejadian kita dah telah mulia. Kemudian ditambahkan lagi dengan nikmat iman dan Islam, kita pula sembah Allah. Kita berada di kemuncak kemuliaan. Walaupun pakai selipar jepun. Betul, selipar jepun pula dah diri nak putus dah. Kita tetap mulia. Tapi bukan senang tu. Benda ni kita nak resap dalam diri kita tu bukan senang. Kita susah nak rasa bahawa bila aku ada agama aku mulia. Susah. Sebab apa? Sebab kehidupan kita di zaman sekarang, kehidupan yang telah diresapkan dengan pahaman-pahaman kebendaan yang begitu kuat. Kemuliaan dilihat pada besar mana rumah dia, ya? Kemuliaan dilihat pada besar mana pangkatnya. Jadi benda ni orang Islam kena challenge ni, kena lawan. Dah, kita kena didik anak kita. Engkau mulia bila engkau sembah Tuhan Allah. Engkau mulia bila engkau pegang Islam betul-betul. Ya. Inilah yang ada pada para sahabat. Cuba tengok Rubi bin Amir. Rubi bin Amir kan dia antara orang yang pergi perang Qadisiyah. Perang Al-Qadisiyah adalah perang antara Islam lawan dengan kuasa besar Parsi. Parsi dihantar dia punya panglima besar dia. Siapa nama? Panglima Rastum. Ada kata Rustam, ada kata Rastum. Ya, tak kisah. Jadi Rastum ni dia dididik sebagai seorang panglima. Dia layan di sana tu orang sembah dia. Jadi bila dia duduk tu pergi perang, dia mesti duduk dalam kemah yang hebat. Tiba-tiba dia dengar orang Arab ni nak datang serang Parsi. Dia confused. Apa pasal kau nak serang kami? Itu. Sebab sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, orang Arab dia jadi hamba kepada Parsi. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi, Arab ni dia pecah dulu. Ni zaman sebelum zaman Nabi Nubuah ya. Dia pecah dulu. Satu akan mirip kepada Parsi, satu mirip ke Rom. Sebab Arab dia tak ada tamadun. Mereka ini orang-orang nomad yang duduk tak ada tamadun. Ya, jadi untuk hidup senang, mereka rela menumpang dengan Parsi, dengan Rom untuk hidup dan makan. Itu paksa. Jadi itu yang bila kita tengok bila berlaku peperangan antara Rom dan Parsi, yang berlawan tu bukan Rom Parsi tapi Arab dengan Arab. Ini Arab yang cenderung pada Rom, ini Arab yang cenderung pada Parsi. Jadi itu yang Rastum ni kata, apa pasal kau nak lawan kita? Ya, itu yang dia panggil. Dia hantar satu utusan pergi jumpa dengan panglima siapa sahabat Nabi tu, Sa'ad bin Abdul Waqqas. Panglima Sa'ad masa tu dia jadi jenderal besar. Dia kata, hantar orang kau aku nak jumpa. Sa'ad ni pula, panglima Sa'ad ni dia orang yang ada benda ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia kata Rastum nak jumpa kita. Patutnya bila jumpa general, kena general dengan general. Ni dia pilih private. Dia panggil Rubi biasa ya. Rubi ni pula dia ni orang kampung ya. Dia ni orang Islam, orang kampung. Dia memang orang kata SPM tak ada, PM Arab tak ada, semua tak ada. Tapi dia ada Islam. Dia kata Rubi, kau pergi jumpa dengan Rastum, pergi ajar sikit, sekolah dia sikit. Dia nak jumpa kita. Tengok saat dia kata apa tau? Dia kata Rubi ni kau lebih mulia daripada Rastum. Betul? Sekadar Rastum tu nak jumpa general kita tak layak lah. Sebab dia sembah berhala, kita sembah Allah.
Dia hantar Rubi ini orang biasa. Rubi ini pergi tuan-tuan. Dia naik kuda, bawa dia punya ni tomak. Kalau sampai dekat kemah Rastum, yang dari kemah kata, okey, Panglima dekat dalam, sila turun. Itu biasa adatnya gitu lah kan. Apa kata Rubi? Aku tak nak turun. Aku tak nak turun sebab sekarang ni siapa jemput siapa. Aku akan masuk dalam kemah ni sekali dengan kuda tu. Kalau nak ke tak nak? Kalau tak nak aku balik. Sekarang ni bukan aku nak jumpa kau. Aku datang nak serang kau. Kau nak jumpa aku, so kena ikut cakap aku. Jadi Panglima Rustum ni kata, panggil dia masuk. Dia masuk dengan kuda-kuda dia sekali. Sebab apa? Apa komen ulama? Sebab apa dia masuk dengan kuda-kuda dia? Dia nak bagi mesej dekat Rustum bahawa kami tak pandang dengan kau punya kapet ni. Kalau kau sembah berhala, sembah api, kami tak pandang lah. Kami sembah Allah. Dia masuk dengan kuda-kuda dia, dengan gagah di atas kuda tu. Dia ambil, dia tombak, agaknya macam handbrake lah. Betul lah. Dia pasang handbrake dia. Sambil-sambil cakap tu, dia goyang handbrake dia. Jadi berlubang kapet kawan tu. Kapet Persia tu, kapet Parsi tu, bukan murah tu. Mahal tu. Sebab apa tu? Sebab dia nak beritahu bahawa tidak ada nilai kapet kau ni. Kalau kau bawa benda kufur, sembah batu, sembah api, tak ada nilai. Ya? Jadi ini kemuliaan yang ada pada para sahabat. Bila mereka sembah Allah, dia rasa diri dia sangat mulia. Sebab itu tuan-tuan, akidah ini Allah Ta'ala nak masuk dalam diri kita. Itu yang dia bersumpah sampai 4 perkara tu. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dia nak beritahu ni je. Kau orang mulia, engkau helang dengan rasa diri kau cicak. Helang. So bila helang, keluarkan kuku. Bila helang, keluarkan, pandang dengan mata yang tajam. Kalau perlu serang. Dengan Allah Ta'ala didik kita. Ya, thumma radatna wa asfala sabilin. Tapi sayang, ada orang aku dah jadikan dia semulia-mulia, dia letak diri dia pada tempat yang hina juga. Sayang. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman pada Allah dan beramal soleh. Orang ini falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka dapat pahala yang tidak putus-putus. Maknanya manusia boleh maintain dia kemuliaan dengan 2 cara. Pertama apa? Amanu. Apa makna amanu? Amanu bukan masuk amno. Amanu, mereka beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, wa amal sholihat, beramal soleh. Ini dia. Ayat dia pendek tau. Tetapi inilah sifir yang kita kena pegang. Allah Ta'ala nak kita ni orang Islam ada kayu pengukur kita. Kita tidak boleh guna kayu pengukur daripada barat. Barat tak betul. Kayu pengukur dalam Islam, kemuliaan orang ialah amanu wa amilus solihat. Itu kayu pengukur kepada kemuliaan seseorang. Right. Benda ni tuan-tuan, Nabi ambil masa 23 tahun untuk didik manusia supaya faham kita punya kayu pengukur ini. Sebab kita kena faham, manusia ni sentiasa diserang dengan fahaman kebendaan. Ya, ada fahaman kasta, ada fahaman kebendaan. Ya Allah, tengok. Itu yang Nabi kata apa? Nabi selalu dia betulkan. Dia sentiasa betulkan para sahabat. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang lelaki pakai baju cantik. Nabi kata, sahabat-sahabat, cuba tengok lelaki tu. Siapa dia? Ya Rasulullah, orang yang cantik macam tu, baju dia cantik gitu, kalau dia pinang anak orang mesti dapat. Satu. Kalau dia cakap orang mesti dengar. Nabi pandang sahabat, kepala otak biru lagi. Gitu ya. Masuk gitu dah, biru lagi gitu. Tak ngerti lagi neraca kemuliaan. Tiba-tiba lalu pula seorang sahabat, lekihnya tuan-tuan, baju dia lebih kurang. Yang tu pula, yang tu kalau pinang anak orang mesti tak dapat tu. Kalau bercakap mesti orang nak dengar cakap dia. Nabi berkata, Aisyah,
Inna akramakum indallahi atqakum. Hei sahabat, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Nampak tu? Allah Ta'ala, Nabi terus betulkan kayu pengukur. Kayu pengukur itu sangat penting. Kalau kita guna kayu pengukur barat, kita akan hancur. Kita akan jadi satu bangsa kebendaan macam mereka. Sebab tu mereka selesa dengan fahaman kapitalis. Sebab kayu pengukur mereka ialah pada kebendaan. Saya tak tahu lah, tuan-tuan lah, saya lah, sepemerhatian saya lah, ya. Saya tengok bila kita duduk di jalan raya, cuba kita bersopan dengan pemandu Cina. Jaranglah dia angkat tangan. Kadang-kadang kita punya jalan kan, kita dia lah usaha dia buat tak tahu. Dia tak adalah, okay bro, terima kasih, ya. Jangan. Coba tuan-tuan tengok. Dia punya kehidupan bangun pagi duit. Tuhan dia lah duit. Semua pun duit. Kemuliaan dia, engkau bagi aku jalan pun dia tak pandang kita. Tapi biasa dengan orang Islam. Islam biasa, kita tengok jalan raya. Kita bagi jalan raya ke tangan dia. Tengok kita, kayu pengukur ini, dia membentuk sikap kita. Dia membentuk persepsi kita terhadap sesuatu. Yang memang tuan-tuan, bila kita mempunyai satu persepsi yang berdasarkan barat, rosak kita. Rosak kita. Ya, kita inna akramakum indallahi atqakum. Okey. Tuan-tuan dah tengok jam sebab apa? Sikit lagi boleh? Boleh. Okey ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sesudah adanya keterangan-keterangan itu, Allah Ta'ala tanya bukan tujuan nak dapat jawapan, tetapi tanya dengan tujuan untuk sukhriyah. Dalam bahasa Arab ni tanya dengan tujuan untuk menemplak orang yang jahat ni. Aku dah jadikan engkau makhluk yang mulia tau, ada otak. Segala makhluk dalam dunia ni aku jadikan untuk tunduk pada engkau. Apa pasal engkau sanggup dustakan hari akhirat? Apa makna dustakan hari akhirat? Bukan makna dia kata saya tak percaya pada hari akhirat. Bukan. Makna dustakan hari akhirat itu, mengapa tergamak engkau buat perbuatan-perbuatan seolah engkau takkan jumpa hari akhirat. Orang Melayu panggil menongkat langit. Kenapa kau tergamak begitu? Ya, cuba tuan-tuan tengok ni, meja Zaidi yang kena buang. Apa salah ni? Dia bercakap benar, orang bercakap benar dia anggap jahat sekarang. Yang buat penipu dakwah tu, itu tak dihukum. Tengok, lihat. Jadi tuan-tuan, Allah kata, kenapa kamu sanggup buat benda ni? Kamu tak mati ke? Meja Zaidi akan mati, yang fitnah dia pun akan mati. Yang fitnah ni Allah rasa pelik. Mengapa kau berani buat benda macam ni? Kau tak mati kan? Kalau kau buat benda macam ni, kau boleh lari daripada aku, no problem, buatlah. Tapi masalah dia, mana kau pergi, kau tetap akan kembali kepada aku. Kenapa kau tengah buat benda macam ni? Ini soalannya. Nampak tuan-tuan ya? Sebab bila kita bertanya ni, kadang-kadang banyak pertanyaan yang tak perlu jawapan. Di sebalik pertanyaan tu ada mesej, betul tak? Saya ingat lagi, saya jatuh pokok, waduh, bercala ni. Ayah kata apa? Sakit tak? Betul. Kita tengah melolong tu ya. Lepas tu dia semua ni mandi. Ya Allah, ni tengah merah ni, kau pergi mandi. Bila mandi tu, ya Allah, dia pun sakit tak? Bukan dia nak jawapan sakit ayah, bukan, betul. Dia nak bagi kita lagi sakit. Ni orang panggil pertanyaan untuk sukhriyah, bertanya untuk menemplak. Ini Allah templak ni. Apa punya orang? Engkau hari-hari tengok orang mati, hari-hari tengok mayat, engkau rasa engkau takkan jadi mayat ya? Sampai sanggup langgar perintah Allah ni. Itu maksud ya. Lagi satu, Allah Ta'ala kata apa? Orang yang buat dosa,
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kamu tergamak buat dosa, buat zalim. Bukankah Allah di akhirat nanti bila dia mengadili kesalahan manusia, dia akan adili seadil-adilnya. Tak ada satu benda pun akan tertinggal. Berani kau buat jahat. Ayat ni, tuan-tuan, dua ayat ini menyebabkan seorang Muslim nak buat dosa di Gostan akan dia. Gostan dia. Ya, kalau tuan-tuan tak percaya, cuba buat kerja tangkap orang khalwat. Dari dulu terlibat dulu. Pukul 1 pagi, 2 pagi pergi ke masjid Sunway Pyramid. Situ tempat kumpul budak-budak khalwat. Kumpul pukul 1 saya pergi, ya Ustaz, dalam pada 10 pergi yang malam tu kerja saya lah. Ya, buka puasa duduk luar, saya dengan dia ngomong orang tua mana dia? Ada rambut, ada putih ada. Oh, saya kata dia tahu aku mana dia tu. Senang aja, buat macam mana tu. Korang ni kan banyak menyusahkan aku. Ni pukul 2 ni, time aku tidur, aku kena datang. Susah ni macam. Oleh itu gini, aku tuliskan ni nama-nama hotel yang Jais tak boleh sampai. Selamat kau nak kawan, ayo, aku pun tak susah. Budak-budak tu confused. Tak kisah aku ni. Saya tulis, yang peliknya dia salin. Tapi saya kena kontrol lah tu. Muka tu kena buat garang. Oh, memang nak jadi kerja macam ni, muka kena buat garang. Baik, dah salin dah, salin. Perempuan lelaki salin. Oh, lepas tu sekarang ni aku nak ajar pula orang. Ni hotel-hotel ni pernah pergi tak? Tak pernah. Ni hotel ni satu kat sana ni. Baik, aku nak ajar korang macam mana cara khalwat yang paling semalam. Faham? Nak tak? Dia pandang. Korang ni nak khalwat gini, bila sampai kat hotel tu, jangan terus masuk. Duduk dekat lobi tu dulu. Riki-riki tengok Jais ada ke tidak. Susah aku macam ni. Ini orang kita ni. Saya pagi bila dah pagi, jadi ambil bilik dulu, sejukkan dulu bilik hotel. Bila sejuk, bila orang masuk, wow, ngam. Betul, duduk kat lobi tu sambil-sambil tengok Jais. Ya, tengok tak ada. Boleh. Minggu depan buat macam tu. Jadi saya pun tak susah nak buat maksiat tapi tak henti. Okey. Bila kamu dah dekat lobi tu, ni saya akan bagi risalah. Untuk menyeronokkan lagi khalwat tu, baca risalah ini, lepas tu baru naik buat khalwat. Risalah tu tutupnya ni kan. Saya bagi semua ni. Cuba buka. Bila buka, azab kubur. Tengok azab kubur. Korang baca ni dekat lobi tu dengan pasangan korang sebelum naik berkhalwat. Baru seronok. Dia mula terasa dah kena bodoh macam ni. Ada budak tu dia kata, Ustaz, kalau ada ini macam Ustaz mana ada syok Ustaz. Udah baca azab kubur tuan sebelum berkhalwat. Siapa nak khalwat? Tak ada selera dah. Nak ceritanya bahawa budak-budak tu masih ada iman tu dalam hati dia. Ada iman lagi tu. Itu yang selepas tu kita buat pula program lain. Sebab dia terasa tak boleh usah kalau gini, tak boleh khalwat. Itu dia kata alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu yang penting sangat, beriman kepada hari akhirat. Sebab bila kita beriman pada hari akhirat, kita akan patah belakang balik kalau kita nak buat dosa. Kita akan rajin untuk buat benda baik kalau kita ingat pada hari akhirat. Ya. Jadi inilah dia kehebatan surah-surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah ni dia turun, dia bercakap dengan fikiran manusia. Jadi saya suruh baca surah-surah Makkiyah. Dia ada satu keistimewaan, dia bercakap dengan akal dan naluri manusia. Sebab pada waktu tu nak menang cakap tak boleh, sebab Nabi seorang. So Nabi bercakap dengan akal. Dengan akal dia Nabi bercakap. Kita boleh menang. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup sekali itu. 9 lebih ni ya. Nanti kita jumpa dalam program bulan depan lah ya. Jadi saya rasa tuan-tuan itu saja. Apa yang baik tuan-tuan dengar datang dari Allah, yang tak baik daripada saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.